Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, pagi tadi saya ada pertanyaan berkaitan AppSheet. Nak buat drop list name. Okey, ada dua jenis, satu yang multiple choice, satu lagi check box. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, saya akan buka dalam Drive, saya terus ke sheet. Okey, kita gunakan blank. Klik blank. Okey, dalam ni contohnya macam-macam lah kita nak buat. Contohnya kehadiran dan sebagainya. Okey, contohnya saya nak buat yang ni untuk tugasan anak lah. Tarikh, nama dan jenis tugasan yang diselesaikan pada hari tertentu lah. Okey, ini holiday kita buat. Tajuk dia holiday app. Okey, dan sini kita buat contohnya data lah. Data. Kemudian untuk memudahkan drop down ataupun checkbox, kita tambah add sheet dan kita namakan dia sebagai list. Okey, row satu ni nama, row pula table yang kedua ni adalah apa yang dia buat. Contoh Auni Humaira, Azian Humaira, Aini Humaira. Okey, kalau murid sekolah kita boleh tambah banyak copy paste je senarai nama daripada ABDM. Okey, tugasan yang dia buat pada hari tertentu ataupun hari berkenaan. Contohnya membaca buku, menulis, latihan menulis, kemudian hafazan Al-Quran. Contoh, saya buat 3 lah. Okey, di bahagian list kita dah masukkan. Untuk drop down, kita pergi bahagian data, nama, kita klik data dan ambil data value. Okey, kita klik pada button list yang kita baru buat tadi. Enter range or formula. A ni. Mengapa A? Senang. Bila kita ada data seterusnya, dia terus auto. Klik OK. Dan kita save. Kemudian yang kedua, jenis. Klik data. Data value. Okey, kita pergi bahagian list kita. Klik list. Dan sini kita ambil. Enter range. Macam tadi. Ambil column B. Klik OK. Dan save. Jadi di bahagian data ni kita ada 2 lah. Satu, pilihan nama. Jenis. Baca ke menulis ataupun hafazan Al-Quran. Okey. Dan kita masukkan tarikh. 30/5. Okey. Tarikh kita dah ada. Cuma tarikh ni kita kena format lah. Klik format. Number kita tukar kepada date time. Okey. Dia kena ada date time. Okey. Dah ada 3 jenis yang kita perlukan untuk jadikan app. Okey, kita tambah. Klik tambah. Dan kita taruhlah appsheet.com. Okey. Kalau kita tak sign in lagi, kita sign in dululah. Kalau dah sign in, start for free. Klik start for free. Dan make a new app. Klik tambah. Start with your own data. Okey, app ni kita panggil holiday. Holiday. Okey, kategorinya contoh education marketing, choose your data. Okey. Kalau data kita banyak, kita ambil tajuk dia. Copy tajuk, letak di bahagian search. Paste dan kita search. Okey, nanti dia akan keluarlah holiday app. Klik dan select. Okey, dia akan setting lah app untuk kita. Okey, holiday app dah siap. Dah siap, kita kena edit sikit lah. Okey, sekarang ni dia ada row number, date and time. Okay, apa yang kita nak ubah ialah kita nak labelkan nama anak kita lah. Nama dan dah auto dalam bentuk enum. Tapi kalau enum dia boleh pilih satu je. Tak boleh pilih banyak.
Kita nak banyak. Okey, jadi kita akan ubah. Enum ni jenis aktiviti, tukar enum kepada enum list. Dan sekarang ni kita boleh tukar button, start, drop down dan sebagainya. Atas kita lah. Contohnya saya nak buat button. Klik button, klik done dan kita save. Paparan dia lain lah. Okey, contoh bila kita klik tambah. Okey, paparan dia. Kalau kita nak ke bawah, cancel, edit. Contohnya stack. Klik done, save. Okey. Tunggu jap. Okey, contoh. IME. Oh, salah je. Ni stack. Contohnya 2 kita nak pilih. Klik save. Bila kita save data ni, dia akan sinkron ke dalam spreadsheet kita lah. Ni. Dah ada lah data yang kita masukkan. Contohnya nama ni salah. Okey, macam mana kita nak ubah balik? Di sinilah. Di bahagian list. Salah nama kan? MY contoh. Bila kita refresh. Okey. Dia tak berubah. Kita kena regenerate structure. Kena regenerate lah. Save. Bila kita ubah data di sini. Ubah data di sini. Di list ni. Dah ubah. Kita kena regenerate semula. Okay, kalau kita dah regenerate, bila kita klik tambah, dia akan bertukar lah. AMI. Kita tengok. IME. AI. Okay. Dan bila kita cancel, kita tengok tak berubah lagi kan. Regenerate balik. Tu bila kita tukar di bahagian list. Sama dengan bila kita tambah nama anak kita yang lain ataupun anak murid kita yang lain. Contoh Anas Hakimi. Okay, cancel. Walaupun kita refresh, kalau kita tak regenerate, dia tak boleh baca data untuk selection drop down ni. Okay, tunggu jap. Contohnya yang ni kita refresh je, kita tak regenerate. Masih tak ada. Kita kena regenerate structure untuk list yang kita baru buat tadi. Okay. Kita dah ada sini di bahagian list. Kita nak tambah di sini dah. Okay. Nama ni adalah Anas Hakimi. Kemudian membaca 3 contohnya. Klik save. Dia akan auto synchronize dan akan dihantar ke holiday app ataupun spreadsheet kita ni. Sini dia akan auto masuklah apa aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut. Okay, sekarang ni kita nak advancekan sikit supaya app kita ni auto. Bila kita klik, dah save, auto buka balik. Kita pergi bahagian UX. Klik UX, tambah view untuk kita buat form lah. Yang ni data entry, contoh. Entry. Dan data juga kita nak dalam bentuk form. Okay, form ni kita nak ianya auto save, auto reopen. Bila kita save, okay, saya tunjukkan kelebihan auto save, auto reopen. Okay, contohnya kita tunggu jap. Okay, dia akan bentuk form dalam app kita ni. Data entry, dia akan bentuk form. Okay, contohnya Azian membaca, menulis ataupun Al-Quran saja. Bila kita klik save, dia akan auto buka balik form tersebut dan data tersebut akan dihantar ke sinilah. Okey. Untuk kita nak jadikan sebagai app ataupun mungkin kita nak ada satu lagi graph. Tambahlah di bahagian UX ni, kita tambah lagi. Tambah graph. Ni masukkan contohnya graph. Okey, kita nak dalam bentuk chart. Klik chart. Okey, dan chart column ni kita nak
nama lah. Nama murid tadi, nama anak tadi. Okey, dah ada cat. Okey, nak tukar warna, tukar je. Cat color. Okey, warna pun kita nak. Bergantung pada kita lah. Save. Okey. Dah siap, kita nak publishkan dia. Ni not deploy. Okey, untuk publish, dia ada dua cara. Satu, di bahagian security, kita boleh izinkan orang tanpa apa tu? Sign in Gmail. Boleh. Untick. Okey. Data kita jadikan sebagai public dan kita bagi kebenaran. Klik save. Tu untuk kita nak contohnya siapa-siapa boleh masuk dan install. Kalau tak nak, kita kena require sign in lah. Yang ni lebih keselamatan data lebih terjamin lah. Hanya email yang kita berikan sahaja boleh masuk, boleh install. Ni untuk yang ni kita kena pergi bahagian user, kita kena masukkan lah. Email contohnya G-Tolak. Kita masukkan copy paste pun boleh 59454847 moi.dl.edu.my. Okey, bila kita masukkan ni hanya cikgu-cikgu tertentu sahaja boleh akses. Okey, I am not robot. Send add user. Okey, dah hantar. Dan kita nak deploy, nak jadikan dia sebagai publish dalam bentuk siap. Nak deploy, kita tukarlah. Tukar. Okey. Orang ni sebabnya app kita belum kita rename. Di bahagian dashboard ni, logo kita boleh edit, tukar logo lain. Ataupun boleh custom. Masukkan logo kita sendiri. Contohnya kita nak custom. Boleh. Okay, contohnya saya ambil yang dah ada lah. Kemudian launching image, boleh tukar background, okay, view ni, kemudian logo, okay, dan saya nak warnakan view, nak warna lain, terpulang kepada kita lah. Okay, dah siap tu, kita klik save dulu. Dan yang terakhirnya kita deploy lah. Not deploy ni, kita klik deploy. Kemudian kita klik move app to deploy state. Okay, your app is deployed. Dah siap. Okay, dah siap ni. Jadi, kalaulah contohnya kita nak buat kemasukan data, kita pilih je nama, ini apa yang dibuat pada hari tersebut. Menulis, klik save. Okay, data auto masuk ke sini. Okay, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.